Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak bincangkan pasal saiz fizikal pemain-pemain bola yang ada dekat dunia ni. Okey, pada pendapat saya lah, untuk saiz fizikal ni, bagi kita yang bersekolah bawah 12 tahun, bawah 17 tahun, dia memang antara salah satu keistimewaan lah bila kita ada sizing yang besar bila time-time sekolah lah. So untuk liga-liga profesional ni, bagi saya hanya beberapa position sahaja yang menggunakan saiz fizikal. Okey, antara salah satu contoh dia, kita tengok goalkeeper. Okey, goalkeeper ni make sure kita kena pilih goalkeeper yang mempunyai saiz fizikal yang tinggi. Mungkin lebih kurang dalam 5 kaki 7 ke atas lah. Sebab apa tau, bila kita mempunyai saiz fizikal goalkeeper yang tinggi, dia mudah untuk menggapai bola-bola yang ujung-ujung ni. Biasanya bila kita tengok bila game world class tu, memang dorang skor memang bucu-bucu je. So bila ada keeper yang setinggi macam ni, dia lagi memudahkan keeper menampan bola ujung-ujung tu. So bila adanya goalkeeper yang tinggi, make sure tangan pun panjang lah. So okey, yang second pula, dari segi position yang memerlukan saiz ni, bagi saya centre back memerlukan sizing sikit lah, tapi dia tidak terlalu gemuk, cuma dia maybe tinggi sikit lah. Mungkin ketinggian tu boleh dalam 173 cm ke atas. Okey. Lepas tu lagi satu, perlu kelajuan tu memang diperlukan. Itu memang, kalau saya seorang coach pun saya akan pilih seorang centre back yang laju. Saya tak pandang kepada dia tinggi atau tidak. Tinggi tu hanya untuk challenge ball, bola tinggi saja. Okey. So kalau nak ikutkan zaman dulu punya footballer, tak pandang pun dari segi ciri-ciri physical player ni. Okey, kita tengok Brazil. Kita tengok dia punya back key dulu, Roberto Carlos. Tak ada pun tinggi. Dia rendah je. So back kanan Cafu. Lepas tu dia punya midfield dia, Rivaldo, Danielson. So kalau kita tengok Spanyol pun tahun 2010, semuanya rendah-rendah. Kita tengok midfield dia, Nesta, Xavi. Lepas tu kalau nak tengok Sergio Ramos pun, dia tak terlalu tinggi pun. Dia lebih kurang dalam 180 cm kot. Tak terlalu tinggi pun. Okey, kalau kita tengok dia punya striker pun, Torres tinggi juga tapi tak terlalu tinggi sangat. Dia sedap-sedap lah. So David Villa. So kalau kita tengok dalam Malaysia ni pula, player-player Malaysia ni, okey, kita tengok macam player-player yang tak mempunyai ketinggian, tapi bagus bermain, macam Faiz Nasir, Nazmi Faiz. Okey, kalau kita tengok centre back pula, Syarul Saad, Aidil. So diorang tak memerlukan saiz fizikal yang tinggi pun, tapi diorang still lagi boleh bermain dengan bagus. Okey, kalau fizikal dalam bola sepak tidak dijadikan satu benda yang wajib, agak-agaknya apa yang perlu pada pemain-pemain bola ni supaya diorang jadi handal? Okey, bagi saya IQ seorang pemain tu sangat-sangat penting. Bagi saya IQ, pengetahuan seorang pemain bola. Okey, macam mana kita nak build up IQ pemain bola ni? Okey, kita nak build up IQ pemain bola ni, first biasanya coaching akan buat semasa latihan lah. Semasa latihan dia akan build up IQ pemain-pemain. Time bila diorang perlu pressing bola, time bila diorang perlu compact, time bila diorang perlu membuat serangan, lepas tu time bila diorang perlu berlari untuk buat attacking, time tu. Bila time training tu, coach akan tunjuk ajar lah. Okey, secondnya based on video sharing. Okey, bila diorang bermain satu game, selepas beberapa hari selepas diorang main game, diorang akan tengok video sesi yang diorang main pada game ketika itulah. So semasa tu diorang boleh belajar apa yang diorang silap, positioning macam mana diorang silap berlari ke mana, patutnya diorang lari ke mana. Itu. Okey, the last part yang boleh membina IQ ni, dia punya pengalaman dia. Pengalaman ni coach pun tak boleh nak ajar. Pengalaman dia yang dia buat semasa dia bermain. Bila dia berbuat salah dalam satu situation, dan dia akan jumpa lagi situation tu pada game-game yang lepas ataupun game yang sama, dan masa itulah akan mengajar diorang bagaimana
untuk improve the mistake yang mula-mula tu. Itu. So dari situ akan datang dorang punya IQ. Dari situ. Yang based on pengalaman tu memang coach tak boleh ajar. Itu dorang ajar sendiri. Selain daripada IQ pula, kita boleh yang betul-betul paling utama lah bagi seorang coaching untuk menjadikan seorang player tu berkualiti adalah footwork dia. Kalau kita tengok kat sini, saya bagi contoh seperti Neymar. Kita tengok Neymar ni, dia very skillful, very fancy. Tapi apa yang membuatkan dia skillful dan fancy? Pasal footwork dia laju. So kita boleh improve dia punya skill, dia punya fancy tu melalui footwork yang telah dijalankan pada latihan-latihan pasukan lah. Biasanya diorang akan buat lebih daripada pasukan buat. Diorang akan buat diorang punya sendirilah. So kalau kita tengok Messi pun sama. Messi mempunyai handling ball yang bagus. Sebab tu dia boleh beat 2-3 orang. Setakat 2-3 orang tu memang makanan lah. Lepas tu dia boleh mengacah. Dia punya footwork very faster. So memang setakat 2-3 orang tu memang makanan. Itu. So itu yang patut diberi titik berat untuk menjadi seorang pemain yang betul-betul berkualiti dan mengatasi fizikal pemain pada suatu pasukan. Okey.